Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Mudir Madrasah Rishdiah. Seterusnya kuliah maghrib dan sesi soal jawab akan disampaikan oleh tetamu khas kita, Al-Fadhil Ustaz Zahid Rus, yang mana Al-Fadhil Ustaz juga akan melancarkan produk pertama keluaran Madrasah Irsyadiah, iaitu yang pertamanya kopi susu kambing asli dan keduanya susu kambing asli. Pelancaran ini akan dibuat di hadapan surau Madrasah Irsyadiah nanti selepas selesai kuliah maghrib dan sesi soal jawab. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zahid Rus. Falyatafaddal mahjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan Pondok Tok Fakir Merecang yang dipimpin oleh Tuan Guru Mudir, para pelajar, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan Allah duduk dalam majlis yang baik malam ini di madrasah atau Pondok Tok Fakir Merecang, Terengganu, dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita buat ini sedikit sebanyak terhitung sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia ini, dan kita harapkan sangat menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa beramai-ramai ketika bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi kita akan tazkirah untuk jemputan yang seperti ini lebih kurang setengah jam atau lebih, dan masa selepas itu digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita, kalau tidak banyak sedikit pun tak apa, mengambil faham atau manfaat daripada surah Al-Fil yang dibacakan tadi, sebagai peringatan tentang kelahiran Nabi kita, penghulu kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut di dalam surah Al-Fil, surah yang ke-105 di dalam Al-Quran, yang mengandungi 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kasih Sayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah tidak kamu lihat kaifa, bagaimana Allah Ta'ala lakukan dengan ashab fil, iaitu tuan-tuan gajah. Maksudnya di sini tentera-tentera yang menggunakan gajah. Maksudnya ingatlah kisah bagaimana Allah perlakukan kepada pasukan tentera yang sangat besar yang dipimpin oleh Raja Abrahah, yang menggunakan gajah sebagai tunggangan yang besar ketika menyerang Kaabah di kota Mekah, ketika tahun yang dikatakan lahirnya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa lahir Nabi ni tak ada tahun dikenali, dipanggil tahun gajah je lah. Tak panggil kalender hijrah, tak panggil kalender Masihi. Hijrah belum lagi hijrah. Nabi belum lahir. Jadi orang-orang Arab tu, jahiliah zaman dulu sama macam kita lah.
Kalau apa yang berlaku, kita ingatkan kelakuan peristiwa itu sebagai tahun-tahun peristiwa. Nah, jadi peristiwa yang berlaku, peristiwa besar pada tahun itu ialah tentera Abrahah bergajah menyerang kota Mekah. Maka dikatakan Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Nah, jadi kalau kira dengan ukuran Masihi, katanya pakar-pakar kalendar, 20 hari bulan April 571 Masihi. Pandangan sebahagian ulama-ulama sirah, hari Isnin 12 Rabiul Awal. Kalau tahunnya tahun gajah. Kalau kita sekarang, kalau bulannya sekarang lah bulan September, tahunnya 2023. Tak pakai dah tahun gajah. Jadi siapakah tentera bergajah ini? Jadi disebut dalam buku-buku sejarah, iaitulah rajanya bernama Abrahah Al-Ashram. Orang mana? Orang Yaman. Apa agama dia? Agama Kristian. Dia ni asal ni menteri besar, MB dia. MB, Gubernur. Dia mana pemimpin besar lah. Kalau di Malaysia ni orang panggil apa? Menteri besar. Dia ketua yang paling besar dalam negeri, panggil Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Perlis. Kita sebut Tok Menang je lah. Kalau di Indonesia dia tak panggil Menteri Besar tak, dia panggil Gubernur. Dia benda yang sama je, nama saja. Semua ni pemimpin lah. Ada negeri yang panggil Gubernur pemimpin ni, ada yang panggil Presiden, ada yang panggil Menteri Besar, ada yang panggil Raja, ada yang panggil Agung. Semuanya diiktiraf oleh agama Islam. Agama membenarkan. Maknanya bukan maknanya walaupun dia tu dunia, tapi bukan sebenarnya kita boleh tolak. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kamu kena taat pada Allah, kamu kena taat pada Rasul. Tapi kalau kamu duduk dalam sebuah kerajaan, kamu kena taat juga pada kerajaan. Cuma taat pada kerajaan itu bersyarat. Pada perkara yang tidak melanggar Allah dan Rasul. Nampak lagi? Jadi Abrahah ni juga dikira pemimpin. Dia gubernur yang duduk di Yaman. Yaman di mana? Selatan sekali. Jaziratul Arab, dia sekeping gitu, macam Temosa gitu. Sekeping, macam kapok gitu. Bawah tu Yaman. Yaman. Atasnya itu kota Mekah. Kalau ini Saudi Arabia. Pergi sebelah sana lagi Mesir. Bawah pada Mesir lagi apa? Sudan. Bawah pada Sudan Eritrea. Bawah lagi Somalia. Pergi ke kanan ujung tu Djibouti dia panggil. Itu negara-negara umat Islam. Okey, Abrahah ini apa sebab dia serang kota Mekah? Sebab dia ni beragama Kristian. Dia nak menunjukkan satu jasa dia kepada Raja Habsyah. Dia orang Habsyi. Habsyi ni yang kulit hitam lah. Bangsa yang paling hitam lah. Atas dunia ni Tuhan buat kulit bagai-bagai. Dia ikut warna tanah. Tapi yang paling gelap orang Habsyi dengan orang Kongo. Kongo ni satu kawasan di tengah Afrika. Habsyi ni negeri Habsyah. Maknanya kalau sebut hamba Habsyi, maknanya hamba kulit yang hitam. Hitam dia tu tak hitam macam biasa. Mana hitam dia black. Habsyi ni kalau dia duduk sebelah Negro, orang ingat Negro tu Mak Saleh. Hitam ni Habsyi. Tersangat hitam. Jadi raja yang duduk di Habsyah itu, dia memerintah beberapa negeri sekitar termasuk Yaman. Yaman ini dia lantik seorang menteri besar atau gubernur. Faham lagi? Namanya Abrahah Al-Ashram. Itu kisah dia. Nampak? Maka dia bina sebuah gereja yang sangat besar. Projek dia barulah. Dia buat gereja yang sangat besar. Dia nak tunjukkan jasa dia kepada raja dia di Habsyah. Ni nak tunjuk bakat dia lah. Nak tunjuk peranan dia, nak tunjuk kualiti dia menjadi gubernur. Dia nak buat satu gereja yang sangat besar. Bukan besar saja, mengalahkan Makkatul Mukarramah, mengalahkan Kaabah yang dikunjungi ramai oleh orang-orang sekitar Jaziratul Arab. Pada masa ini Nabi belum lahir. Okey. Jadi Arab ni jahiliah datang buat haji setiap tahun di Mekah. Tapi cara jahiliah. Cara jahiliah. Sebab haji ni
Bukan daripada zaman Nabi kita, daripada zaman Nabi Ibrahim. Akhirnya mana penuh dengan bid'ah. Lalah kali Nabi cerita, nak penuh di keliling Kaabah tu letak berhala 360 ekor. Kita gila ni tak ada lah. Kita Fatul Makkah semua dibuang berhala-berhala tu. Nabi bawa pimpin sahabat-sahabat tentera Islam takluk kota Mekah, buang semua berhala. Sebelum Nabi dapat mengamankan kota Mekah penuh dengan berhala. Dan pada zaman Nabi lahir tentera bergajah ini, orang buat haji telanjang buat haji. Yang jaga kota Mekah tu puak-puak dia. Tok Nyang Abu Lahab Abu Jahal ni, puak-puak Quraisy ni. Dia reka ke mana? Kalau nak buat haji, nak tawaf, kena telanjang. Baju kena buang. Lepas tu tak boleh pakai baju lama lepas buat haji. Kena beli baju baru. Baju lama, baju baru dia juga jual. Lagi baju lama diikuti buat bandar. Jadi cerdik belaka lagi dia. Jadi cerdik. Kalau cerdik faham fitih ni dari zaman dulu dah. Lepas tawaf laki puan dan jam belaka, beli baju baru. Kedai kena beli kat kedai dia, pakaian dia. Baju lama ni nak buka dah ni, bandar, jual budak second hand. Cerdik ni. Nampak kita kok cerdik. Bab dia, bab cari fitih ni lah. Tapi dah tanya dia bila gunah ke mak gunah, punah ganah habis. Jadi ramanya tak kira dah mari telanjang bermari apa, tapi menjadi tumpuan penduduk Jaziratul Arab. Dikatakan lebih 10,000 orang setiap tahun datang ke Kaabah. Jadi happy lah, jadi boleh jual negara tu, jual tu laku belaka ekonomi dia. Nak maju sebab datang buat haji walaupun dalam keadaan kufur. Mari tengok berhala di keliling Kaabah. Jadi cerita-cerita Abrahah di Yaman tu, di selatan Jazirah, nak tarik orang yang pergi ke kota Mekah biar mari ke Yaman tengok gereja dia pula. Faham tak nak tunjuk ke Raja Habsyah di seberang Laut Merah, dia berjaya memerintah dan memajukan negara. Macam ni lah, kalau naik seorang pemerintah, dia nak buat satu benda yang orang akan puji dia. Itu penyakit pemimpin akhir zaman. Orang buat satu benda yang Allah puji dia. Ingatlah kalau kita jadi pemimpin, kita buat satu benda yang Allah puji kita di akhirat nanti. Betul tak? Baru betul tak? Dia nak orang puji dia. Naik menteri ni buat gini pula, naik menteri tu buat gitu pula. Jadi mesti kita ambil rakyat. Jadi buatlah yang Allah suka. Okey? Ni dia buat ni nak suruh Raja Habsyah suka, nak tarik pengunjung yang pergi ke kota Mekah, jangan pergi Mekah, mari sini ke Yaman. Dan dia nak jadi ibu kota San'a ni di Yaman sebagai pusat yang perniagaan terbesar, pelabuhan yang paling hebat di Jaziratul Arab yang menghubungkan hubungan daripada Yaman sampai ke Syam di utara Madinah. Okey. Jadi dia buat tak laku. Pendek cerita, gereja yang begitu besar tak laku juga. Orang tak pergi juga. Orang pergi di Mekah juga. Kerana apa? Kerana Makkah itu mukarramah, dimuliakan Allah. Dari zaman Nabi Ibrahim kepada zaman jahiliyah, daripada zaman jahiliyah kepada Fatul Makkah, dimuliakan, dipelihara oleh Allah. Batu dia kata Baitullah, rumah Allah. Idafah mudhaf dengan mudhaf ilaih itu litakrim, memuliakan. Batu tu Kaabah, bukan Allah duduk situ. Mulianya batu itu dengan perintah Allah kita pergi tawaf. Nampak? Jadi bila kita buat projek besar tak laku, sakit hati tak? Sakit hati ya? Dan ada satu sirah, dalam kitab sirah dia kata, bukan saja tak laku lagi, ada seorang orang Arab dia pergi berok situ. Uduh perangai. Dia pergi malam, dia pergi berok. Kalau zaman Nabi Ibrahim itu katok berhala. Ni senang dia tak bawa kapak dah. Dia pergi berok dalam gereja tu. Jadi dia Abraham dengar cerita kau sakit hati. Orang mana? Orang Arab. Nampak? Lagilah sakit hati. Akhirnya pendek cerita, Abraham himpunkan bala tentera. Kita serang kota Mekah, cabut Hajar Aswad, ubuh di Yaman, runtuhkan Kaabah. Nak usung tak gerak berat Kaabah. Rombak Kaabah, bung biar acur. Cabut Hajar Aswad tu, dibubuh di Yaman. Faham tak ke?
Jadi serang. Gilah pendek cerita gi. Pergi dengan tentera menggunakan gajah. Ni kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashab tentera, fil gajah. Gajah mana? Arab tak ada gajah. Kalau Jaziratul Arab tak ada gajah. Mungkin carilah tak jumpa. Melainkan dalam zoo. Hak liar tak ada. Yaman tak ada gajah, Saudi tak ada gajah, Kuwait tak ada gajah, apa benda lagi? Oman tak ada gajah, Bahrain tak ada gajah, UAE tak ada gajah, Qatar tak ada gajah, pergi naik siapa? Jordan tak ada gajah, Aman Palestin tak ada gajah, Syria tak ada gajah. Ambil mana gajah Abraham? Kata pakar sejarah Afrika. Sebelah dia Afrika, awak mari dengan kapal. Tu kisah dia. Bukan gajah mari tinggi pakai terbang gitu. Nampak? Untuk kegunaan tentera. Jadi gajah Afrika ni apa pun istimewa dia? Kalau kita buka buku-buku tentang hayawan, Kitabul Hayawan, gajah yang paling besar. Gajah dalam dunia ni ada 5 jenis ya. Nampak? Gajah yang paling besar, gajah Afrika, gajah paling kecil, gajah Melaya, gajah Malaysia ni. Okey, gajah Malaysia ni tinggi 7 kaki. Tinggi 7 kaki, berat 2 tang. Gajah Malaysia. Maknanya kalau dia senggeng tayak awal hidup atas kita, tu baik tahi. Lagi, tuang meninggal dunia ke tahlil 7 malam. Tu gajah Malaysia. Kalau gajah Afrika, hak mak lah, hak ayah, tinggi antara 8 kaki setengah hingga 13 kaki. Golik-golik 10 kaki. Dan dalam kitab-kitab sejarah mengatakan gading gajah zaman Abraham ni gading saja 10 kaki dah. Bermakna kurang-kurang gajah 15 kaki. Memang binatang dulu dia besar. Sama macam orang kan. Dulu kan besar, makin lama makin kecil. Cuma cakap makin besar lah ni. Dulu orang mau tubuh besar, cakap kecil. Ini tubuh kau kecil, cakap kau besar. Gajah dah kalau 10 kaki gading, takkan gajah 2 kaki. Sodok tanah gading. Tak ada 15 kaki gajah. Jadi munasabah. Jadi gajah kita walaupun paling kecil, tingginya sudah 7 kaki. Kita tak ada orang Melayu 7 kaki. Tu kopek 7 kaki. Kalau jumpa dalam larok. Kalau orang kau 5 kaki lebih je lah. Orang kita Nusantara ni lah. Orang Brunei, orang Singapura, orang Patani, orang Surabaya, orang KL, orang Terengganu. Berapa? 5 kaki 6, 5 kaki 5. Golik-golik. Gajah 7 kaki. Afrika gajah 10 kaki. Hak tinggi 13 kaki. Sekarang, ukuran sekarang. Gajah dia besar. Okey? Jadi datang tujuan apa? Tujuan nak hancurkan Kaabah. Sepanjang datang Abrahah dengan tentera bergajah ni, ia lalu ke kampung mana? Kampung tu rosak habis. Binasa habis dengan bakarnya, dengan lenyek dengan gajah. Jadi orang Arab tak pernah tengok gajah. Biasa perang mau tengok kuda mari. Biasa perang keldar mari. Tentera guna keldar, guna unta, guna kuda. Ni mari gajah. Sebab tu semua lari nusuk belaka di bukit. Bila sebut saja tentera bergajah mari, habis pakat lari. Pahlawan kota Mekah, hak zaman jahiliah. Hak hebat-hebat, pandai main lembing, pandai main panah, pandai main pedang, lari belaka. Nampak? Tengok pada sembang kedai kopi jangan. Tengok Abraham mari, habis. Akhirnya berdoa minta Allah jaga. Ya Allah, kau nak serang rumahmu, mu lah jaga, kami tak kau nak jaga. Pakat lari bukit belaka. Macam kita dululah, zaman ditangkap Haji Abdul Rahman Limbong, Mujahidin negeri Terengganu. Berapa orang ada tentera British? Ada 4 orang je di Terengganu. Faham? Dan tentera Upahang 300 orang. Situ je. Rakyat Terengganu 40,000. Musuh kafir laknatullah 300 orang. Tapi tembak lagi habis. Ikut nak buat orang kafir. Tak tahu tak? Naik dalam stana takak ulama-ulama 300 orang saja. Orang Melayu 30,000. Tak kata guna keri, selok kain ketuk je, mampu habis orang putih. Dah 30,000. Tapi jiwa itu kasih kepada dunia,
takut kepada mati, maka orang nak ambil negara tak apa, orang nak bunuh ulama pun tak apa. Itulah masalahnya bila dunia lebih dianggap bernilai daripada kerja-kerja akhirat. Betul tak? Kita orang ngaji ni gitu kok. Bukan kita ngaji kita jadi hebat, tidak. Dengan amalan. Bukan dengan ilmu. Al-ilmu bila amalin zambun kabir. Ilmu saja amal tak, dosa yang sangat besar. Niatnya nak rapah Kaabah, nak runtuhkan Kaabah, nak padamkan cahaya Mekah biar orang tak datang. Nampak? Maka tengok, ingat cerita kalau kita tengok, lihatlah kitab-kitab tafsir. Bagaimana Allah lakukan bi ashabil fil dengan tentera bergajah, supaya kamu dapat faham dan kamu ingat kepada sejarah. Kerana dengan ingat sejarah, kita kasih kepada bangsa kita, agama kita. Bila kasih kepada agama, kasih kepada bangsa, kita akan mempertahankan negara kita. Kita akan sanggup berkorban untuk membela tanah air kita. Maka Allah jadikan tipu helah mereka itu tidak berjaya. Apa? Arsala alaihim tayran ababil. Allah kutuskan ke atas tentera bergajah itu burung ababil. Lawang ni burung ababil, bukan lawang gajah. Lawang burung. Besar mana burung ababil? Menurut setengah pendapat, besar burung walid. Burung layang tu je. Ada pendapat mengatakan besar burung merpati. Tapi kebanyakan pendapat besar burung walid. Tak ada masalah, ni bukan bab akidah. Okey? Burung walid, burung kecil. Ada ulama tafsir berkata makna ababil itu maknanya yang ramai. Maksudnya burung yang sangat ramai. Dan ada pandangan setengah ulama tafsir, ababil itu maksudnya datang daripada segenap penjuru. Tak apa, betul belaka. Betul belaka. Maksudnya Tayran itu burung, bukan jet supersonik, bukan MiG, bukan F-16. Arsala alaihim tayra. Kami hantar untuk melawan tentera Abraha yang menggunakan gajah itu. Tayra, burung saja. Burung mana? Ababil, burung-burung kecil yang ramai datang daripada segenap arah. Kalau kita kumpulkan sekalian tafsir, burung-burung yang kecil saja, yang ramai beribu-ribu ekor yang datang daripada segenap penjuru. Adakah semua tentera Abraha naik gajah? Tidak. Hanya Abraha dan panglima-panglima perang saja yang naik gajah. Faham lagi? Yang lainnya menggunakan kuda dan berjalan kaki. Jadi macam kita lah. Takkan semua naik kereta kebal. Faham lagi? Ada yang naik motosikal kalau perang. Ada yang naik jeep je. Ada yang naik lori, ada jalan kaki. Bukan semua naik kereta kebal. Baik. Bila sampailah di kota Mekah, diberilah tempoh sehari semalam untuk lari. Bagus buat Abraha. Tidak serang lalu. Dia kata nak masuk binasakan Kaabah. Mana-mana orang yang nak lari, larilah. Hari ni aku nak bermalam, esok lepas makan tengah hari nak serang Kaabah. Habis lari. Hak lari dah, mari pula turun dari bukit, mari ambil lagi piti mah tinggal mari. Ingat nak bagi jaga Kaabah dah piti yang mustahak sangat. Macam orang ni lah carinya ke piti bodoh ke diri. Lagi lepas umur 60 tu lah baca Fatihah gigi megedu. Gigi megedu. Umur 60 piti kat sejota cari. Tapi Fatihah tak betul baca. La salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada salat bagi orang yang lam yaqra, tidak baca. Qara'a yaqra, tak membaca dengan betul Fatihatul kitab, surah Fatihah. Mu agung ke, mu raja, Perdana Menteri, Timbalang, Esko, YB, tak ada peduli. Jutawan bilin tak baca Fatihah dengan betul, tidak sah. Bila tidak sah solat, dikira tidak solat. Bila dikira tidak solat,
diazab dalam kubur. Tahu kata Fatihah, air kecil kena diseluar, kena katok dalam kubur. Tahu tak? Nabi pernah sebut tanazzahu anil bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Bersih kencing betul-betul. Ramai yang kena azab dalam kubur sebab air kencing. Dah. Lepas tu kita mengaji ni. Mengaji nak suruh jadi betul. Kan nak suruh jadi hebat. Kan nak suruh jadi betul. Nah. Dan mengaji wajib kena pergi jauh-jauh. Tak wajib. Nah. Mengaji wajib. Panda tidak wajib. Nah. Tak wajib kita mengaji siapa ke Afrika, siapa ke Cape Town, siapa ke Morocco, siapa ke Universiti Tunisia, siapa Azhar, siapa Jordan, siapa apa benda ni Surabaya, siapa ke Ambon. Tak wajib. Ke mana saja nak mengaji, mengajilah. Mudah-mudahan kamu faham dan kamu jadi orang yang mengerti. Bila kamu mengerti, kamu solat pun betul di mana saja kamu mengaji. Betul tak? Kamu puasa pun betul, kamu sedekah dan berkorban pun betul. Nah, tak mungkin jadi salah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang beramal tanpa mengaji, kebiasaannya amal itu tidak betul. Bila tidak betul, ditolak, tidak diterima. Okey? Tahu kata kita zaman Nabi dia ambil wuduk, dia tak mengaji. Sahabat Nabi. Bukan sahabat MB, sahabat Nabi. Dia ambil wuduk tapi dia tak mengaji. Dia ambil wuduk, dia basuh kaki depan, kaki belakang tak kena air. Dalam Quran kata wa arjulakum ilal ka'bain. Wajib basuh kaki semua sampai tenggelam mata buku lali. Dia belakang tak kena. Nabi tengok dia tak kena kaki belakang, Nabi kata wailul lil aqab minan nar. Celaka dua kaki laki-laki ini dalam neraka jahanam di akhirat nanti. Tengok. Itu zaman Nabi tak mengaji. Zaman paling berkat tak mengaji dalam neraka jahanam. Kita zaman paling sui. Zaman paling sial kita duduk. Zaman penuh dengan penipuan. Betul tak? Zaman makan haram pagi, petang, siang, malam. Tak mengaji pula. Berat menanang. Belajar sungguh-sungguh. Tak ada masalah. Siang cari duit, malam cari akhirat. Nampak? Itu baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Baru betul. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Ni doa pandai. Orang mengaji tak mari. Macam maklum orang duduk mengajar pondok tu kaki ni nak malam maklum dah pergi pada duduk kedai sama ambil lagi sangat bapak gitu. Tapi tak boleh duduk lama lah. Jadi nak tubik tahi. Ada berat nak maklum. Bahar lagi. Asal nak duduk lama kat mengajar, tubik tahi, sakit punggung, sakit lutut, sakit tekak. Tapi kalau bagi witi melenggang, maklum dia ambil bering. Tapi bukan awak tak wakil, dia orang pasir putih. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami lawan, kami hantar, kami halang, kami sekat halah Abraha nak membinasakan Kaabah dengan burung-burung kecil sahaja. Nampak? Sebab apa? Sebab masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendak berlaku, apa yang Allah tak kehendak tak akan berlaku. Nampak? Kapal Titanic tu, cerita Titanic tu lah dalam movie tu kan. Tahun 1912. Tu tak? Tenggelam. Kapal paling besar tu masa tu. Kapal penumpang paling besar 60,000 tang. Nampak? Serombong dia besar mana boleh muat surat ni. Pak serombong, Pak Ezok. Keluar dalam surat khabar mustahil tenggelam. Kapal terbesar di dunia. Tengok. Allah tak marah buat kapal. Allah marah cakap besar. Gigi kata mustahil tenggelam. Nampak? Pegangan kita orang beriman, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa Allah nak berlaku, Allah tak nak tak akan berlaku. Tu orang beriman. Orang kafir kalau kita buat molek, garanti jadi punya. Itu orang kafir. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa. Faham? Adakah sama orang yang beriman dengan orang yang kafir? Fasik situ makna kafir. Tak sama pegangan dia. Jadi mu cakap besar sangat kapal Titanic mustahil tenggelam. Allah tenggelamkan kapal Titanic dengan peluru perpandu kan.
Dengan bom nuklear. Macam apa base tadi. Dengan ABC. Betul tak? Air batu campur. Tak masuk cendol lagi, buah kabung tak buah lagi. ABC saja. Faham lagi? Kalau ada cendol, ada buah kabung, ada air sigat, tak tahu racun bu apa. Faham? Bukan langgar depan, gesek kat tepi je. Putus dua kapal. Sedar. Tengok air batu depan. Kona dah tak lepas. Kena sikit di tubuh, putus dua. A, B, C. Air batu cair. Betul tak? Dah. Maka hebat tentera bergajah Allah dengan benda. Burung-burung yang besar, burung layang saja. Tak payah burung Garuda, tak payah. Nampak? Ada di Langkawi tu. Tak payah. Tak payah burung besar-besar bersuara, tak payah. Walaupun gajah Afrika seekor-seekor beratnya lebih kurang 3 tan hingga 4 tan seekor. Tak? 3 otik kereta Exia seekor gajah. Tak? Berat gajah ni besar tu. Nak? Boleh naik 6 orang. Kita kalau main terik tali dengan kuda padi, tahu kuda padi? Orang yang gagah 6 orang. Kalau dengan kuda gagah, kuda di Scotland Island terik barang tu, 12 orang laki-laki gagah. Hak tubuh sop-sop gini ni baru boleh lawan kuda seekor. 12 orang. Maknanya strong man in the world. Faham? Tapi kalau gajah 30 orang. Gajah ketuk gitu, gitu. Teranding naik atas pokok belaka. Hebat gajahnya. Tapi lawannya ababil, burung yang kecil. Jadi disebut dalam kitab-kitab sejarah, satu pendapat mengatakan gajah tidak kena serangan. Yang kena serangan hanyalah Abrahah dan tentera. Sebab apa? Sebab bila Abrahah memerintahkan gajah untuk menyerang Kaabah, maknanya naik atas gajah, tunjuk Kaabah, tak bangun belaka gajah. Gajah tak bangun. Padahal gajah perang. Bukan gajah serkah. Gajah serkah ikat rebeng tekak. Faham lagi? Main bola 2 tir atas tekak. Itu gajah serkah. Gajah Abrahah, gajah perang. Tak takut. Mutacol lembing pun dihadap gitu. Bila tunjuk Kaabah, tak bangun. Ini betul. Bila tunjuk ke arah Yaman, bangun. Bila tunjuk Kaabah semula, duduk. Tak bangun. Tunjuk ke arah Mesir di barat, bangun, nak pergi. Tunjuk Kaabah semula, duduk. Gajah reti. Tunjuk ke arah Syria, Syam di utara, tak pergi. Bangun, nak pergi. Dan tunjuk ke Mekah, tak pergi. Faham lagi? Gajah tak mau terlibat derhaka kepada Allah. Jadi betul lah yang derhaka kepada Allah manusia. Binatang dah. Sebab tu binatang kalau kita jumpa tengah hutan, kita sebut nama Allah. Nampak tak? Sebut nama Allah, insya-Allah dia reti. Kita jalan-jalan dalam hutan, tengok tedung sela, diri gini dah, king cobra. Tedung sela dia boleh bangun 5 kaki. Ekor 2 kaki atas tanah, tubuh 5 kaki di atas, dia boleh. Sebab tu dia panggil king. Macam Maybe kau, king dia panggil. Nampak? Jadi nak buat kau ni atas muka dah, tedung sela. Okey? Nak buat kau ni. Kata nama Allah. Insya-Allah dia turun dan lari. Faham? Rima belang dalam hutan. Seladang, tahu tak seladang? Tahu tak seladang? So ni seladang. Ni tinggi kipas kepala. Faham lagi? Tiga ekor kubah, seekor seladang. Besar dia. Faham? Depan muka seladang. Depan muka rima, gajah. Kata gua ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak lari juga, kuatkan lagi. Rima. Rima. Sebut nama orang yang paling besar, Allah. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Isim tafdhil. Mu sebut nama Perdana Menteri Britain, Bang Rima. Tengok Rima depan, mu sebut nama Perdana Menteri Jepun, tengok Rima lagi ya. Dengan mumui faham. Kalau sebut nama Perdana Menteri Malaysia tak tahu.
Tapi sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jin ke bagus sebut Allahu Akbar. Dak lagi gak rima, kuatkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa dia lagi? Dak lagi juga, mu lagi. Tapi biasanya lagi lah. Tapi jangan pula niat bila masuk hutang, dak jumpa rima aku nak teh ustaz kata jangan. Kerana Nabi larang minta berjumpa musuh. Okey? Nabi larang minta jumpa musuh. Tapi kalau berjumpa ingatlah Allahu Akbar, makin lama makin kuat. Faham lagi? Jangan buat berlagu bahan dirima. Lama rima depan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marah dirima, kata raya dak puasa dak berau bahan dia. Nah, insya-Allah jin Afrika pun takut. Satu hari sahabat dia ikut Nabi berjalan, apa di satu pokok jin panggil nama dia. Nabi suruh bertakbir dan senyap suara dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar kata lagu tu. Tak kata jin terapik pun dia lepas. Kita naik motor lesen mati, kita tengok terapik dah. JBJ dah. Lesen Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan nak tak gila jalan-jalan. Itu kelebihan takbir membesarkan Allah. Betul tak? Tahu dua ni setan lagi. Banyaklah kitab-kitab hadis. Dalam Muwatta Imam Malik. Idza azana al-muadzinu fa adbara syaitan. Nama? Summa akbarat wa ila uqimat adbara. Nama? Apabila dilaungkan azan oleh Tok Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adbara syaitan, lari syaitan. Ada? Jelas lagi. Summa tu kata yang syarah hadis. Kemudian daripada itu selepas selesai azan, akhbalat, datang kembali. Wa idza uqimat, dan bila diqamat adbara. Bila qamat lari pula. Nampak? Takut. Jadi akhirnya dipukul gajah yang tak mau bangun tadi sampai berdarah-darah dan tak bangun juga. Lalu turunlah Abrahah dan tenteranya serang Kaabah berjalan kaki. Itu antara kisah yang sampai kepada kita. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmih itu pae, dia itu burung tu. Faham? Burung-burung ababil ni dia yang melontar tentera-tentera Abraha ini dengan hijarah, dengan batu. Batu apa? Min sijil, batu yang terbakar. Dan ada pendapat mengatakan batu daripada api neraka. Jauh sangat tu. Sijil itu pendapat yang lebih kuat ialah batu yang bernyala. Batu api yang bernyala. Dah ambil tuan dengan batu tu. Nak kata kiamat dah ambil dalam neraka, dah pernah sabar, dah kiamat lagi. Dah, sebab tu kita kena ada knowledge, kena ada pengetahuan. Faham lagi? Kena banyak membaca. Al-ilmu nurun yukzafu fil qalbi. Ilmu itu kan cahaya, carilah ilmu. Dia akan dapat, bila dapat ilmu, dapat cahaya menerangi hati. Faham? Baik, ini negeri Yaman, sebelahnya laut Afrika, Djibouti, dan negeri mana? Negeri Ethiopia. Faham? Di sebelah Habsyah nama negeri Ethiopia. Negeri Ethiopia ni dengan negeri Eritrea, dua negeri yang paling banyak gunung berapi. Kalau dari segi ilmu alam. Faham lagi? Berapa jarak daripada Yaman? Jaraknya 200 km sahaja. Okey, sini Kuantan aja. Nampak? Sini Kuantan saja gunung berapi di negeri apa benda ni? Eritrea, di negeri Ethiopia. Balik lagi tengok Google, nampak tulis itu Ethiopia volcano. Gunung-gunung berapi di Ethiopia, dekat sangat dengan Yaman. Jadi katanya pakar sejarah boleh jadi burung-burung ini ambil larva-larva, batu-batu larva yang ada di kawah gunung berapi di Ethiopia, terbangkan ke Yaman, terbangkan ke kota Mekah, lemparkan kepada tentera Abraha. Mudah tak? Mudah dengan kehendak Allah. Jauh sangat letak tu, 200 km. Ambok, dah jauh. Buka karang TV, Animal Planet YouTube.
Nampak? Sejenis burung yang duduk di Alaska. Faham tak? Alaska di mana Alaska? Di utara Kanada. Dia setiap tahun dia akan pergi ke Argentina untuk telur. Berapa jarak? 6,000 kilo. Faham lagi? Burung besar mana? Ada besar trailer, dok besar lengang. Faham lagi? Terbang 6,000 kilo setiap tahun pergi beranak telur di Argentina. Berapa puluh kali berhenti tengah. Faham? Tu sekarang. Berapa ribu kilo? 6,000 kilo. Hak ni terbangkan batu-batu daripada larva gunung berapi 200 kilo saja. Mana Sabah nak? Dadak mana? Panah tangan kita. Burung dengan kuasa Allah, dia tak panah, pegang dengan kuku. Pendapat yang pertama, seekor burung, satu batu daripada gunung berapi. Pendapat yang kedua ulama tafsir yang terkenal, seekor burung, 3 butir batu yang kecil. Paruh sekaki 2. Larva gunung berapi ni, kita tengok dalam TV, dalam YouTube sekarang. Dia jatuh dalam laut, seminggu baru padam bara dia. Nampak? Jadi kalau jatuh atas kaki, tubik ke bawah kasut. Faham lagi? Dia bukan macam obat nyamuk rumah gila. Faham lagi? Jatuh atas exhaust, berlubang exhaust, jatuh atas helmet, keluar kot dubur. Faham? Dia lalu kot dalam tubuh kita ni. Itu batu gunung berapi. Dilemparkan ke atas tentera Abrahah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka bila dilempar dengan batu-batu yang berapi atas tentera bergajah, kami jadikan tentera-tentera Abraha ini berlubang-lubang tubuh badan mereka seperti daun yang dimakan ulat bulu. Kita tengok daun bahan ulat berlubang habis. Gitulah tubuh Abraha dan tentera bergajah. Menurut dalam sejarah dalam kitab Sirah Ibn Ishaq, dia tak mati. Dia cedera parah. Dan dibawa balik ke Yaman. Allah sengaja tahan rohnya jangan mati lagi, nak tunjukkan kepada rakyat dia, ni raja. Nampak? Yang sombong dengan Allah, ni kejadian dia. Tu cerita pendek-pendek, cerita rekah-rekah begitulah. Dan ada yang mengatakan gajah juga mati. Tapi yang macam diceritakan tadi lebih munasabah. Bila dipukul nak suruh serang Kaabah, tak boleh. Nak pergi berjalan ke lain, dia nak akhirnya berjalan kaki, degil kerah kerok, pergi juga serang, tinggal gajah. Maka binatang tidak derhaka kepada Allah. Sebab tu binatang tak ada masuk neraka. Kita tak jumpa dia hari kiamat nanti jujur kambing beratur nak masuk neraka. Mereka kata gua aneh kambing, amal nak masuk neraka. Duduk dak tutup aurat. Lagi. Binatang dia tidak sakalan. Dia tidak diberatkan dengan hukum syarak. Lepas tu binatang-binatang dia boleh nampak benda-benda yang kita tak nampak. Itu kelebihan dia. Kita nampak malaikat. Ayam nampak malaikat. Siapa? Ada satu hari Nabi adalah tersebut di fa'inna haratil malak. Jangan kamu cerca ayam, jangan kamu kutuk maki ayam, kerana ayam nampak malaikat. Kita dah nampak malaikat. Mana gemahnya kita ni. Tak tahu kata malaikat, bini kita, bahan miti kita tak nampak. Dah tengoklah macam tak ada puluh 80 ya. Mari dalam 200. Dah bini kita tidak malaikat. Jadi mudah-mudahan kita ambil pengajaran. Lahirlah pada tahun peristiwa serangan gajah ini Nabi yang kita sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah, bersamaan 20 bulan April, bulannya 571 Masihi. Wallahu a'lam. Sebelum saya pergi kepada soal jawab agama, saya diwakilkan oleh pihak Pondok Tok Fakir Mercang melancarkan kutipan derma. Pada malam ini kita akan gunakan untuk pengisian imarah kebajikan pondok. Petugas sila bangun sekarang yang menggunakan beg karung yang tertera seperti ini di hadapan, ada tulis madrasah, gunanya untuk kutip derma. Daripada sekarang sila bergerak pelan-pelan, pelan-pelan sampai luar tu ramai.
Anak kita tak sekolah pondok, ngaji sekolah orang putih ya, tapi kita beri sumbangan untuk pondok. Faham tak lagi? Maka kita terlibat juga dalam menghidupkan ilmu agama. Nampak lagi? Anak kita ITM, anak kita UKM, anak kita mengaji Lincoln University. Tapi kita ada dengar ke orang pondok minta sumbangan, kita beri. Betul tak? Itulah orang beriman. Yashuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan satu sama lain. Betul? Bakat-bakat bagi. Baik, bagi yang tidak hadir pada malam ini atau hadir nak beri lagi sumbangan kepada pondok, akaun pondok Tok Fakir Mercang ini ialah Bank Islam. Nombor akaunnya 13017018301570. Atas nama Madrasah Al-Irsyadiyah. Yang nak bayar bil api boleh. Akaun TNB 210291400806. Jadi yang tak berkesempatan bawa duit malam ini atau tak sempat hadir, tengok melalui live Facebook, nak beri sumbangan, tak tertutup untuk malam ni, terbuka sampai bila-bila. Kita letak dalam Facebook kita, cari situ kuliah Pondok Irsyadiyah Mercang. Buka kuliah, bawah tu ada tertulis nombor akaun bank dan nombor TNB. Senang, duduk di England, duduk di Australia, duduk di Singapura, duduk di Brunei, pegang telefon, masuk nombor akaun, lacor 100 riyal. Siapa dalam akaun pondok? Betul tak? Atas katil boleh buat. InsyaAllah, moga dimudahkan urusan sumbangan derma kepada Pondok Irsyadiyah kita. Baik, teruskan kutip derma walaupun saya mula menjawab soalan. Baik. Sampai luar tu, kutip-kutip. Soalan yang pertama, jangan berhenti petugas. Sampailah selesai bertugas. Baik, soalan yang pertama, sambil-sambil kita beri sumbangan derma bagi Pondok Irsyadiyah Mercang, kita dengar soal jawab agama pula. Apakah hukum berbagi harta pusaka tidak mengikut faraid? Faraid ini kaitan dengan harta. Allah bahagikan di dalam Al-Quran yang kita lebih masyhur dengan nama faraid, maknanya pembahagian harta pusaka. Harta siapa? Harta yang ditinggal mati oleh orang yang hidup. Dulunya dia hidup, sekarang sudah mati. Apa yang dia pegang, dia jadi harta masih dia hidup, bila dia mati dia panggil peninggalan. Arab panggil tarikah. Tarikatun, baca dhammah tarikah. Okey, Tianum jadi trekoh. Lagi jadi amiah. Dari tarikah jadi trekoh. Apa maknanya? Harta yang ditinggalkan oleh si mati. Lagu mana bahaginya? Dalam Quran. Allah sudah bagi orang ini 1/8, orang ini 1/6, orang ini 1/4, orang ini 1/2, orang ini 2/3. Nampak? Soalan dia, kalau dia tak mau bagi ikut faraid, boleh atau tidak? Boleh. Tapi dengan persetujuan semua waris. Tanya semua waris. Setuju tak kita bahagi sama rata? Contoh, semua waris bersetuju, silakan. Cuma sebaiknya kita terang dulu faraid, supaya tidak membelakangi Al-Quran. Kita terang dulu. Memang kita nak bagi sama banyak, tapi sebut dulu. Kalau faraid, awak sepatutnya begini dapatnya. Saya banyak ni, awak banyak ni. Kalau ikut faraid. Okey, semua sudah jelas. Jelas belaka dah. Okey, sekarang kita bersetuju bagi sama banyak. Faham tak lagi? Mana-mana waris yang tidak bersetuju, maka waris itu mendapat hak mengikut faraid. Jelas tak lagi? Saya tak setuju seorang, awak dapat ikut faraid. Orang yang setuju dapat sama banyak. Tapi tak boleh orang yang dapat sama banyak menuduh orang yang tidak setuju sebagai tamak. Kerana dia nak hak dia. Orang tamak lain, dia nak hak orang lain. Itu panggil orang tamak. Ni dia nak hak dia. Saya nak bagi ikut Quran. Itu bukan tamak, dia nak hak dia. Tamak ni hak orang dia nak ke dia. Faham tak lagi? Dan faraid ini sebenarnya adalah hudud. Hudud bukan potong tangan saja. Pembahagian mengikut Quran itu tilka hududullah juga. Itulah hudud Allah.
Cuma kita nak faham tentang keluarga. Kita ada keluarga. Keluarga dalam rumah, keluarga luar rumah. Dalam rumah lain anak dan bini kita. Hak luar rumah nak keluarga juga. Hak tu pak dara, tu anak dara, tu mak dara, tu sepupu, anak dua pupu, pak dara ni, mak dara buaya. Kan banyak. Nah. Nah. Jadi dalam banyak anak beranak ini ada yang dipanggil waris. Ada yang bukan waris. Anak beranak yang dipanggil waris maksudnya anak beranak yang kalau kita mati dia mendapat harta kita. Itu panggil waris. Anak beranak yang tidak mendapat harta kita bila kita mati tidak dipanggil waris. Tak, kadang-kadang kita silap. Anak dua pupu kita kata waris kau. Anak dua pupu kata siapa tu? Waris hamba tu. Waris mana anak dua pupu? Nak lupa mana makan saka, anakmu makan saka. Pasal dia tak faham. Bukan waris hamba, anak beranak, korobah dia panggil. Faham lagi? Baru betul. Waris ini maksudnya yang dapat harta. Apakah kau mengaku barang yang bukan hak milik kita? Lepas tu duduk kekal keadaan sama-sama begitu. Baik. Barang milik orang dia mengaku milik dia. Itulah orang panggil bohong namanya. Nah, bohong ni luas. Nah, termasuk benda yang hak orang lain dia kata hak dia. Dia duduk tepi nyanda biar jalan, ada kereta Mercedes tu teh. Kawan yang dia lalu kata, kereta dia lawa kereta apa? Ya, tu contoh. Kenapa nak khabar dia tu banyak miti? Bila kawan tu lari, dia naik basikal. Masuk mana ketuk wakil. Tapi itu pun dimasuk, dipanggil berbohong. Betul tak? Mengaku harta yang bukan hak dia. Itu pun dilarang syarak. Tapi kalau bergurau, dibolehkan. Faham lagi? Apatah lagi kalau dia mengaku dan ambil manfaat dengan harta yang bukan hak dia. Haram, berdosa. Contoh, pokok yang bukan pokok dia, dia mengaku pokok dia, dia ambil makan buah. Itu ambil makan harta orang secara batil. Dosa ni banyak orang buat di zaman sekarang. Pertama, dia sudah berbohong, mengaku benda hak orang lain sebagai milik dia. Itulah orang panggil al-kazbu. Al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Takrif bohong itu memberitahu dengan perkara yang bukan sebenarnya berlaku. Jadi dia kata hamba ni ambil buah makan dia. Ni pokok-pokok pelang hamba ni ambil dia buah. Kalau takat hamba saja berbohong dah dilarang syarak. Ni takat dimakan pula harta orang kerana mengaku dia. Tanah orang dia kata tanah dia. Rumah orang dia kata rumah dia. Dia duduk ambil manfaat, tuan yang sebenar tak dapat ambil guna, maka berdosa. Dikira makan harta orang secara batil. Allah larang la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sama kamu cara yang tidak betul. Ta'kulu situ maknanya ta'kulu manfaatan, ambil manfaat. Macam mana kita nak tentukan mukim? Pula dah. Dia nak tahu mukim macam mana. Ni mukim untuk pakai. Ni mukim jamu pokok. Dia nak tahu kan. Hak tu kalau tanya ustaz. Itu kena tanya jabat daerah. Jabat daerah yang menentukan. Dia menentukan daerah, betul tak? Ni kapung, ni mukim. Pula tanya kita mana boleh jawab. Nak tentu pun ni. Untuk dia nak tentu, nak tahu tanah mana ni, jabat daerah. Jabat tanah. Tanya penghulu. Sini mungkin mengecang ke dah? Tok pakai ke dah? Ni mungkin segating ke dah? Dia ada dalam peta dia. Saya nak jawab mana? Nampak? Tapi kalau bertanya dalam bab musafir, boleh jawab. Bila kita musafir, kita orang sini, kemudian kita nak musafir pergi Kuala Lumpur. Okey. Sudah 400 kilo, maknanya sudah dikira musafir. Kata ulama bila keluar daripada mukim, masuk waktu sembahyang dah boleh jamak qasar. Okey, keluar pada mukim sini kat mananya?
Bukan semuanya tahdid dengan mukim. Ada kalanya kita boleh kira dengan mukim, ada dengan kampung pun boleh. Kalau jenis kampung, lepas tu ada kampung, lepas tu ada kampung. Tak ada mukim, kampung saja. Boleh juga dengan keluar kampung. Dan boleh juga dengan keluar taman. Ni pandangan bagian ulama. Tu ada khilaf banyak tentang tepat boleh jamak tadi. Kita duduk taman bahagia. Contoh, kita duduk taman bahagia. Sebelah tu taman duka cita. Faham? Contoh, dah ni bahagia, dah ni duka cita. Faham? Jadi ada pendapat ulama moden, kita keluar pada taman kita sampai ke taman sebelah, dah boleh jamak qasar. Dengan syarat orang yang taman sebelah tu tak kenal kita. Sebab kita dikira sudah mula berjalan. Faham lagi? Kalau keluar 2-3 buah orang kenal lagi. Sebab zaman di padang pasir zaman Nabi itu dia duduk dalam wadi. Keluar pada pokok-pokok, masuk kat pasir, dikira sudah jamak, boleh jamak. Kalau jenis kota Kairah, kota Taif dan sebagainya, keluar pada bangunan-bangunan. Jadi boleh keluar taman, boleh dah. Keluar kampung pun boleh. Keluar dah Pasir Putih, masuk dah Jambu Bakar, boleh dah. Kalau abang di Jambu Bakar, orang Pasir Putih nak pergi Kuala Lumpur, sampai di Jambu Bakar orang Bang Zohor, boleh dah jamak qasar. Walaupun mukim yang sama. Kerana ada pandangan membolehkan. Saya confused. Ada ustaz kata doa orang mati, doa orang hidup lain doa dia. Boleh tak kongsikan doa itu? Baik. Dia kata ada seorang ustaz kabur, doa kalau orang hidup kena kata gini. Kalau orang yang mati kena kata gini. Boleh tak ustaz bagi doa itu? Lah, minta ke dia? Mendengar dia? Aku pula dah jadi lelah kena jawab. Mendengar ustaz tu khabar, tak boleh doa begini, kena doa begini, minta lah dengan dia. Lagi susah masalah. Betul tak? Ni orang lain pula kena pikul beban. Dia begini, ada orang tu dia kata, kalau ayah mak kita hidup lagi, kita kena berdoa Allah maghfirli wali walidayya. Faham lagi? Tapi kalau ayah kita sudah mati, kita tak boleh kata gitu. Kita kena kata Allahumma maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Faham lagi? Jawabnya boleh jadi juga. Dan yang sebetulnya dua-dua boleh. Ayah kita hidup lagi, ayah kita mati dah, kita kata Rabbil fili wali walidayya. Boleh juga. Kerana Rabbil fili maknanya umum. Wahai Tuhanku, ighfirli, berilah ampunmu li bagiku, wali walidayya, dan berilah ampun lagi atau keampunanmu itu bagi dua ibu bapakku, sama ada masih hidup atau sudah mati, tidak dijelaskan. Bila umum boleh, jangan pandai-pandai tafsis. Okey? Tapi kalau mayat, mana orang itu sudah mati. Allahumma fil mayyitina, ya Allah berikan ampunmu kepada mayat kami. Kita tafsir mayat kami itu ayahmu rumah tu. Tak boleh, kerana mayat situ orang yang sudah ketiadaan hidup. Adamul hayah liman kana hayya. Mayat apa makna mayat? Orang yang sebelum itu hidup, sekarang ketiadaan hidup. Nampak? Jadi umum. Boleh kita ibu bapa mati dah, kita berdoa Rabbil fili wali walidayya, wahai Tuhanku berikan ampunanmu kepadaku dan kepada dua ibu bapakku. Ibu bapakku yang masih hidup, masuk doa itu. Ibu bapak yang telah mati, masuk juga doa itu. Nak tanya satu soalan, apakah hukum seorang yang video call dengan awet dia? Pula dah. Adakah dikira sebagai maksiat? Tolong beri pencerahan sedikit. Okey. Video call, dia ambil telefon, video call. Video ni lawannya image. Image gambar tak bergerak. Ting buku atau. Tu image, picture gambar. Okey? Video maknanya ada pergerakan. Faham lagi? Nampak? Macam wayang gambar, gerak. Hukum dia, kita video call dengan kekasih kita. Kekasih kita mahram ke tak? Bukan mahram. Kalau mahram, bersyarat. Kalau tak mahram pun bersyarat. Maknanya asalnya boleh. Al-aslu fi kulli asya' al-ibaha hatta ja'a ad-dalilu ala khilafih.
Asal setiap perkara itu boleh. Sampai datang dalil yang menunjukkan tak boleh. Begitu je. Kita nak call bini orang. Boleh ke tidak? Boleh ya. Dan yang kata tak boleh, benda yang dilarang syarak. Mengorak bini orang haram. Dan ni muka ada. Nak khabar tok laki dia pesang di jabat. Mana? Suruh hantar obat. Boleh tak? Suami dia kerja dengan kita. Faham lagi? Lengur minyak tak jadi turun, pesang. Contoh lah, jangan politik contoh. Bila pesang obat dia, bini dia ada di rumah. Jadi kita boleh tak call bini dia? Boleh lah. Ini yang ulama sebut dalam kitab-kitab. Boleh kerana hajat. Faham lagi? Jadi kalau mu video call dengan girlfriend mu, tak nampak, boleh ya? Video memang video, tapi girlfriend ni duduk dalam beledi. Tak nampak. Halal ke haram? Halal lah. Nah, tapi ada tak duduk dalam beledi? Tak ada lah. Tunjuk muka, tunjuk tekak, tunjuk tangan, haram. Faham lagi? Kena faham bab-bab lagu tu. Jadi yang orang perempuan dia keluar rumah ni haram ke tak? Tak lah. Itu agama Islam, bukan agama menyekat. Dia mengawal. Bila mau keluar, boleh. Tapi ingat, jangan nampak aurat. Jaga aurat kamu. Al-mar'atu auratun. Perempuan itu aurat. Apa makna aurat? Banyak tubuhnya aurat daripada lelaki. Faham? Jadi kalau mau video call, ada kita kalau ni video call dengan awet, benda kita buat. Baca sifat 20. Jadi marhaban, jarang video call dengan kasih marhaban. Nampak tak? Kita call video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkhabar bang? Khabar baik. Okey, boleh sekarang. Al-jannatu wa na'imuha. Taklah. Takkan marhaban pula. Masuk benda-benda yang biasa-biasa comel nampak ni. Biasa-biasa je bang. Lepas tu nampak mecing le ni. Lepas tu kau lama kau berat, kau lama kau berat. Gitulah laki-laki dengan perempuan. Betul tak? Tu baru video call kalau duduk sebelah. Jangan. Orang duduk sebelah. Takkan tu syaitan kata, "Syekh, awet ada sebelah tu. Hak lebih lah surah Yasin." Takkan baca Yasin kalau duduk sebelah. Dia ada kepunah. Nabi kata illa kana syaitan salisahuma. Bila kamu duduk berdua antara laki-laki dan perempuan termasuk video call, dia dalam bilik dia, kita dalam bilik kita, tak ada orang tengok, adalah syaitan orang ketiga. Soalan seterusnya, masa kecil tak sunat, bila besar baru sunat. Apakah hukumnya? Baik. Ni laki-laki kot ditanya ni, masa kecil tak sunat, besar baru nak sunat. Okey? Hukum bersunat, berkhatan itu. Pendapat dalam mazhab Syafi'i. Laki-laki wajib, perempuan wajib. Okey? Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, laki-laki meninggalkan khatan berdosa besar. Perempuan meninggalkan khatan dosa kecil. Kenapa beza gitu? Kerana meninggalkan khatan bagi laki-laki membawa kepada tidak sahnya sembahyang. Adapun perempuan bukan dalam bab suci dan bab sembahyang, tapi merendahkan nafsu. Jadi kalau orang tak yang khatan ni siapa wajib? Wajib atas penjaga kanak-kanak, ibu bapa dia. Tapi bila sudah balik, wajib atas dia sendiri khatankan. Faham? Terlepas dari ibu bapa, dia tuan punya badan wajib berkhatan. Okey? Macam mana orang nikah ramai tapi dia susut nikah itu? Dia nikah ramai maksudnya dia nikah 2 orang bini tapi dia tak khabar orang. Faham lagi? Dia tak khabar ke bini yang pertama. Dia tak khabar ke ayah mak dia, tak khabar ke orang. Faham? Nikah nusuk orang panggil. Betul tak? Faham lagi Hukumnya jika nikah yang kedua itu cukup rukun dan syarat, sah. Tapi perbuatan itu tidak betul. Kerana biasa kalau kita sembunyikan pernikahan, kita akan mula berbohong. Daripada mula kita akan jadi pembohong. Daripada pembohong kita akan jadi pokbong. Mula-mula bohong sekali-sekala,
Lepas tu biasa-biasa, lepas tu hari-hari bohong, lepas tu lah kali bapak pun bohong. So, faham lagi? Kalau kamu tak mau jadi dosa berbohong, maka terangkan cerita yang sebenar. Faham? Kayak gini, nak pergi rumah bini muda, nak kata guna ke bini tua? Kata ada qiyamulai. Faham lagi? Ada qiyamulai. Orang qiyamulai duduk dalam tu, dia punya qiyamulai atas katil. Faham lagi? Nah, jadi berbohong. Nah, kalau nak pergi 2 hari, kata pergi Kuala Lumpur. Nah, pergi mesyuarat begitu begini. Padahal pergi rumah bini muda. Nah, jadi ada bila duk bohong ni berjaya, akhirnya hari-hari berbohong. Nah, dan last kali kita akan dihantui pembohongan kita itu dalam kehidupan kita. Semayang pun tak jiwa Allah dah, nampak dosa membohongi isteri pertama. Faham? Batu jangan bohong. Kalau nak kahwin, tanya isteri pertama. Yang saya nak kahwin, boleh atau tidak? Jangan! Dia kata jangan. Jangan, kita berhenti dulu. Faham? Tunggu dia reda, tunjuk balik. Yang hari itu tak jadi dah. Alhamdulillah, bini dia kata. Tapi niat kedua, jadi dah. Ni gambar dia. Faham? Tak nak. Biar dulu. Ambil gambar kedua, bakar api. 2 bulan lagi tunjuk gambar nombor 3 pula. Ni janda yang boleh. Masuk tahun ketiga nikah-nikah serabut perut dah aku. Tapi kita tak berbohong. Faham lagi? Jangan bohong. Soalan seterusnya. Apakah hukum telan hingus ketika solat dan berpuasa daripada orang Selangor? Berat ada orang Selangor ni. Tak ada makanan. Sampai hingus pun nak makan. Orang yang sedang semayang, sedang berpuasa. Apa yang membatalkan semayang, membatalkan puasa, batal semayang. Jadi kalau orang yang puasa dia pergi makan nasi, batal tak puasa? Batal. Maka orang yang semayang makan nasi, batal puasa. Okey? Baik. Kalau kahak itu memang jenis duduk dalam mulut, tak batal. Yang batal kahak itu daripada dalam atau dari luar. Hingus daripada hidung masuk dalam mulut, telan, batal. Hingus dalam hidung masuk ke batin, tidak batal. Hingus daripada hidung dia keluar, hingus pun gantung kat luar, dia tarik mula-mula masuk ke mulut, telan, sedap juga, batal. Bahkan air liur yang dimaafkan pun batal kalau daripada luar. Dari dalam tak batal. Air liur tak batal dari dalam mulut. Okey? Tapi kalau sudah di luar, batal. Contoh, daripada pagi dia berasa nak meludah, dia ludah dalam kolej. Pukul 10 ludah dalam kolej, 11.30 dalam kolej. Jadi menjelang pukul 6.45 petang dapat sekoleh. Dia pun minum balik air liur, batal. Faham lagi? Yang tak batal air liur dalam mulut. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum berzikir ketika khutbah Jumaat? Jika zikir itu melalaikan dia daripada dengar khutbah, makruh. Kerana firman Allah, fastami'ulah, hendaklah kamu usahakan sampai dengar khutbah. Bukan fasma'u, tapi fastami'u. Kalau fasma'u, dengarlah. Kalau fastami'u, usahakan sampai kamu tak dengar benda lain, dengar khutbah sahaja. Jelas lagi. Sebab tu, kalau kita zikir, tidak kita cuai daripada kepahaman khutbah, silakan. Pernah ditanya kepada soalan ini, bekas mantan Syekhul Azhar yang lepas, Syekh Adi Jadul Haq. Kalau tak melalaikan, tak ada masalah. Tapi zikir pahala mendengar khutbah lebih besar daripada berzikir pada ketika itu. Mana kita nak dulukan, ayah, ibu atau guru? Terima kasih. Baik. Dia nak dulu hak mana? Kita nak dulu ibu ayah atau guru di pondok, di madrasah, atau cikgu di sekolah? Jawabnya, dulukan yang kita duduk di situ. Okey? Faham lagi? Kita siapa di simpang jalan, nak menyeberangi jalan, okey, ada polis trafik, jangan lintas lagi, tunggu dulu.
Ayah dia call di rumah, lintas, jangan ikut trafik. Mana kita nak ikut? Ikut trafik dulu. Keperluan pada masa itu. Faham lagi? Jelas lagi lah. Bila kita duduk di pondok, ikut tok guru pondok. Di rumah ikut mak bapak. Faham? Ada benda ikut mak ayah, ada benda ikut guru, ada benda ikut bini, ada benda ikut mak. Bukan semua ikut mak tinggal bini, bukan semua ikut bini lain tinggal mak di belakang. Faham? Tengok keperluan dan tengok kat mana kita berada. Ada tempat ni kita ikut ni. Jadi guru kata datang periksa. Nampak? Mak ayah kata tak apa tinggal periksa kau betul kita pergi makan angin kali ni. Bukit Preza. Jadi dulu kan yang guru. Hamba ada kawan kerja JPJ, tapi hamba benci sungguh ke dia. Lepas tu nak kira guana, tak ada kira guana apa sebab. Kadang-kadang benci kita itu salah, kadang-kadang benci kita itu benar. Yang benarnya ialah kita benci dan kasih kerana Allah. Kita suka seseorang biar kerana Allah, kita tak suka seseorang kerana Allah. Kita buat baik kepada seseorang kerana Allah, dan kita bunuh seseorang kerana Allah. Bunuh kerana Allah ada juga, ada. Dalil perang Badar, sahabat perang tak? Dia lawang siapa? Anak beranak dia, pak dara, pak dua pupu, betul tak? Lawang adik-beradik. Guna parang pedang sungguh ke pedang plastik DIY? Pedang sungguh. Tetak sungguh ke buat elang gitu saja? Tetak sungguh. Kenapa? Perintah Allah mempertahankan umat Islam. Faham lagi? Jadi itu pembunuhan. Kalau kerana Allah dibenarkan. Termasuk kalau kita tak kawan dengan dia kerana nafsu, tak boleh. Kita tak kawan kerana Allah boleh. Kamu tak kawan dengan dia, dah kerana nasihat dah. Nak minum arak, judi gitu, jadi saya pulau dia sekarang. Boleh. Kerana Allah. Ni bapa pun tak kawan dengan dia, miskin. Baru kerana nafsu. Jadi kita nak boleh kita benci pada orang boleh? Boleh. Kerana Allah. Bukan kerana nafsu. Kerana dia zalim, boleh. Kerana dia jahat, boleh. Kerana dia tak panggil kita kenduri anak dia, tak boleh gitu. Itu nafsu. Ada orang kata tarikh lahir Nabi Muhammad bukan 12 ribu Rabiul Awal. Gua ni gitu, tak ada gua ni. Ada berlaku perselisihan sungguh di kalangan ulama. Jadi tak payah balah bab tarikh. Faham? Ni balah tu kata gini saja, dua-dua dah ikut Nabi. Orang suruh mengaji, tak mengaji pada balah dalam Facebook. Apakah hukum menyambut Maulid Rasul secara besar-besaran? Kena faham. Sambut maulud kan maulid. Maulud, baby, bayi yang lahir. Nabi kata kullu mauludin. Setiap bayi yuladu alal fitrah. Itu maulud. Maulid, maf'ilun, maulidun. Zaman dilahirkan Nabi kita. Kalau zaman tu bulan, kena pada bulan Rabiul Awal. Okey? Kalau pada hari, sepakat ulama hari Isnin. Kalau tanggal, berlaku khilaf. Sebahagian pendapat ulama 12 Rabiul Awal. Okey? Jelas. Kalau kita tak suka kerajaan, kita buat demonstrasi, rosakkan harta benda orang awam. Hukumnya haram. Haram. Dah kita tak suka kerajaan yang zalim, itu wajib. Yang zalim jangan kita sokong hati kita. Pemerintah kerajaan apa pun, anak beranak kita pun kalau zalim, faham lagi? Kalau menyuruh kepada kemungkaran, melarang ma'ruf, jangan kita sokong. Bukan undi dengan tangan, hati sokong tak boleh dah. Siapa yang rasa betul, hatinya rasa kerajaan ni okey, padahal zalim, orang itu masuk api neraka. Dalil firman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan hati kamu menyebelahi orang zalim. Apa makna tarkanu? Tamilul qalb. Hati, qalbu kita ni cenderung menyebelahi dia. Tangan belum sokong lagi,
Mulut belum lagi berkempen, hati berasa orang zalim ni okey, molek, masuk neraka dah kita. Faham? Tapi kalau kita tak suka, kenapa kita rosakkan harta benda awam? Tak boleh. Harta benda awam tu hak rakyat, hak orang ramai. Okey? Hak orang ramai diakui syarak. Wajib kena pelihara, kena jaga. Okey? Bolehkah kita samakan Nabi dengan orang biasa? Jawabnya boleh dan tak boleh. Yang boleh, bolehlah. Yang tak boleh, tak boleh. Apa yang bolehnya? Nabi itu manusia. So, boleh. Kerana dakwaan-dakwaan khurafat orang dulu-dulu, orang Yahudi, orang Nasara, dikatakan Nabi sebahagian itu adalah anak beranak Tuhan. Orang Nasara, Kristian, dikatakan Nabi Isa anak Tuhan. Orang Yahudi dikatakan Nabi Uzair anak Tuhan. Itu semua mengarut. Dan ada yang mengatakan Nabi ini keturunan jin. Itu lagi karut. Dan ada yang mengatakan orang jahiliah ni, Nabi itu malaikat. Pun tidak betul. Faham? Kul innama ana basyarum mislukum. Turun ayat dalam Quran. Kul innama ana basyarum mislukum. Hanya sungguhnya aku Rasulullah adalah manusia seperti kamu. Situ kita kata, bolehkah menyamakan Nabi dengan manusia biasa? Boleh. Ni ayat ni. Faham lagi? Jadi Nabi ini manusia ke jin? Buka kitab-kitab akidah. Tauhid salah atau khalaf. Sifat 20. Sifat Ka'bah, sifat Nabi. Wajib kita beriktikad Nabi ni manusia. Betul tak? Ni manusia. Bila manusia, dia a'rad basyariah. Perangannya, tabiat manusia. Manusia makan, Nabi makan. Manusia berniaga, Nabi berniaga. Manusia ternak binatang, Nabi bela kambing. Manusia bernikah, Nabi berkahwin. Manusia sakit, Nabi sakit. Itu manusia biasa. Okey? Cuma dia tidak sama pada satu ketika. Mana? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bukan manusia biasa, bukan kaleng-kaleng. Okey? Kenapa? Aku memang manusia macam kamu. Tetapi aku menerima wahyu dari Tuhanku. Kamu manusia biasa, tak terima wahyu. Faham lagi? Nabi utusan Allah. Yang tak boleh kita engkarkan. Tok guru kita tak apa, kita tak mau ikut. Tak mau ikut Nabi pada awal. Jadi tengok keadaan. Jangan sampai nak kata manusia biasa ni sampai merendahkan martabat Nabi. Tak boleh. Kerana dia adalah Nabi Muhammad. Manusia selain daripada Allah, semua dipanggil makhluk. Makhluk yang paling mulia Rasul. Sama ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad kita, alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Lebih mulia dari malaikat, daripada jin, daripada langit, daripada bintang, bulan, cakrawala. Paling mulia. Makhluk paling mulia. Nampak? Apakah hukum kita ikut dakwah tabligh? Hukumnya tengok apa dia buat. Dia ajak orang pergi ke masjid, boleh. Dia mengajak orang untuk mengamalkan Islam, boleh. Yang tak boleh ikut, orang munafik. Apa orang munafik? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ajak orang buat jahat, larang orang buat baik. Konsert boleh, kuliah haram. Tu jangan ikut puak-puak tu. Puak-puak sesak dah tu. Faham? Kalau orang besar-besar, jenayah dibebaskan daripada tuduhan. Kalau orang kampung ikat. Kalau orang ngecang, curi telur ayam 4 utir, 3 bulan je. Tapi kalau pemimpin rasuah berjota-jota, dibebaskan. Itu golongan-golongan kazab, penipu-penipu akhir zaman, tentera-tentera Dajjal mereka tu. Jangan ikut. Faham? Ngikut dengan kita-kita, rosok habis kita. Okey? Ada ustaz tengah mengajar, dia pergi baca Quran, tengok majlis. Boleh je kadang-kadang. Kalau apa? Kalau tempat yang umum. Nabi pernah masuk dalam sebuah masjid, ada 2 halaqah.
Dua tempat berkumpul manusia. Satu kumpulan sedang mengaji hukum. Satu kumpulan berzikir. Nabi puji kedua-dua ini. Nah, yang berzikir pun Nabi puji, yang sedang mengaji pun Nabi puji. Tapi kata yang mengaji lebih afdal. Jelas di situ. Itu tempat umum. Tapi tempat yang khusus. Nah, contoh tempat yang khusus macam malam ni, program ceramah agama. Dia ambil Quran, mari duduk depan orang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ambil teruk dalam kepala. Biadab kurang hajar dipanggil, kerana dia tidak menghormati majlis. Faham tak lagi? Begitu juga dengan guru pondok. Dia buka pondok. Nah, apa ni ribat, apa benda ni? Musalla tu musalla pondok. Dewan tu untuk pondok mengajar. Dia mari di pondok, dia buat hal dia. Nah, wallazina amanu. Tu duduk mengajar ganggu tak? Tu tak boleh, biadab. Nah, tapi kalau masjid awam, nah, surau orang awam, ada orang ngajar dalam masjid, dia duduk luar perlahan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia ngaji. Boleh. Lagi. Apakah hukum seorang itu dia lakah wali kerja nak nikah? Ayah dia meninggal, lepas tu abang ada lagi tapi tak tahu gua ni. Wali dia ikut tertib. Dia jangan ikut nak ambil. Kalau kuali dapur tak apa. Nak ambil telinga sebelah, telinga panjang, telinga dua. Nah, biasa nak goreng kuali ni kali, tak apa. Tapi kalau wali nikah ikut tertib. Nombor 1, tertibnya bapa kandung pengantin perempuan. Okey, ingatlah. Bapa kandung. Bapa kandung mati dah. Bila bapa kandung mati, toki pula. Ayah pada bapa kandung. Tak boleh pergi ambil anak dara pula. Faham? Ayah mati, toki. Faham? Orang sini panggil benda toki. Kuala Terengganu panggil toki. Orang Ngecang panggil benda nenek. Datuk. Sini panggil benda toki. Kau rasa Terengganu. Toki. Toki ada tapi ada lanjir jual pay kuda. Tak boleh jadi wali. Turun ke adik-beradik lelaki. Hak mana dulu? Adik-beradik seibu sebapa. Abang boleh, hak tengah boleh, adik busu pun boleh. Faham? Okey, tak ada tertib. Nampak? Tak ada adik-beradik laki-laki seibu sebapa. Yang ada adik-beradik lelaki sebapa. Mak lain. Boleh. Nampak? Pok dia tu Imam Ngecang ni, mak dia orang dengar, boleh. Sama-sama anak yang sama. Tak lagi. Adik-beradik cek lagi duduk dalam buah lagi, macam mana nak jadi wali nikah? Pergi kepada anak saudara, anak kepada adik-beradik lelaki. Lepas tu pok saudara, adik-beradik ayah, adik-beradik mak tak boleh. Lepas tu sepupu, tak ada juga, malah waliullah, fasultan waliullah. Orang yang tak ada wali, jabat agama sediakan wali. Jelas lagi. Jangan pakai ambil-ambil gitu. Ikut tertib. Okey? Apakah hukum pelihara lembu tapi dia lepas mengata rawa? Dengar baik-baik. Hukum bela lembu harus. Lepas mengata rawa harus. Itu jawapan dia. Yang haram, Islam ini ada satu kaedah, la darara wala dirar. Baru tak boleh. Lembu dia tak mudaratkan orang. Lembu dia keluar 40 ekar, tidak ganggu orang. Jalan tepi jalan. Ijal baru jalan nitah lah pulang. Kalau nak berok cing, balik rumah semula. Tak masuk kebun orang. Makan beli kedai, makan buku rumah. Kalau gitu lembu dia tidak ada masalah. Yang kata dilarang, lembu dia menyebabkan kemalangan. Lembu dia masuklah pagar orang, bahan pokok bunga orang. Hukumnya tuan rumah, tuan menyatang, wajib kena bayar ganti rugi apa yang berlaku. Faham? Lembu orang sebelah masuk rumah dia. Dia baru beli tadi bunga matahari pasal tani Ngecang. Bunga matahari 10 riyal. Mari lembu belah rak gitu. Tinggal beg je. Faham lagi? Tuang lembu wajib ganti RM10. Kalau tak ganti, kekal hutang sampai mati. Bila tuang lembu tu mati, tak boleh bagi saka. Kena bayar hutang RM10 bunga itu.
baru boleh bagi saka. Sebab syarat sah bagi saka selepas bayar hutang. Faham lagi? Kambing orang sebelah naik atas kereta Mybi. Mybi letak bawah pokok naka. Mybi baru ambil kedah siapa? 6 bulan tunggu. Siapa-siapa awak malik bawah pokok naka. Faham? Seronok sangat. Kambing tengok dah molek. Atas daun naka terbaik. Faham? Okey. Kambing pun piang lopak atas Mybi daripada atas wiper tu, patah 2 wiper, cabut naik atas bumbung. Maka kalau harga RM180 se 360. Tuang kambing wajib kena bayar patah wiper Mybi tadi. Nampak? Itu kalau Mybi. Okey. Kalau masjid, nampak tak? Berabus wipernya 6,000 2 batang. Okey, kena bayar hutang sampai kiamat. Jelas tak lagi? Tu cerita dia. Kawan ni baru beli motosikal Y suku, beruk sebelah rumah mari naik, awak lari, start awak lari. Tak? Tuan beruk wajib kena ganti 13,000 model baru Y suku. Faham tak lagi? Tu. Jadi kalau awak lepas binatang memudaratkan orang, awak berdosa. Kalau memang memudaratkan. Waktu kena kurung. Kalau dia tak berkurung juga dalam gok, ambil tuang lembu, ikat bol dalam gok. Soalan seterusnya. Apakah hukum ikut imam yang ada hutang tak bayar lagi? Sudah. Kau mana seorang jakat langan. Awak bertanyalah bukan tu imam. Tu imam tak bayar hutang, boleh tak kita ikut dia? Boleh. Yang berlaku dalam sejarah bukan imam tak bayar hutang, tapi mayat tak bayar hutang. Nabi nak pergi semayang mayat, Nabi tanya dulu, mayat ada hutang orang tak? Faham? Ada hutang, Nabi tak mau semayang. Nabi suruh sahabat semayang. Faham tak lagi? Bukan haram, Nabi tak mau bayar. Tak mau semayang, mayat yang tak bayar hutang. Ada seorang sahabat kata hutang mayat tu saya bayar dah. Lalu Nabi pun semayang semula. Jelas tak lagi? Bukan bab imam biasa. Dalam bab imam biasa ini, kalau imam fasik, imam fasik, imam yang buat dosa besar tu lah contoh. Imam kaki nombor ekor. Imam zina, imam minum arak, imam kaki ketung. Banyak bahasa imam. Imam rasuah 27 kes. Contoh. Okey. Dalam pandangan jumhur ulama, sah makmum semayang belakang imam fasik. Itu pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Yang keras sikit mazhab Hambali. Okey? Jadi pandangan majoriti jumhur lah, Syafi'i, Hanafi, Maliki, sah tu imam fasik. Tu imam rokok, jatuh nombor ekor atas jaduh. Nak jadi cerita tu tak? Bila tu imam balik, geger dah surat. Aku tak suka dia kata main nombor ekor. Tak siap dah. Jangan suka buruk gitu. Takut resik dengan kedai aku beli barang-barang hak gue mana tahu. Jangan suka buruk. Noja kata aku tahu resik nombor ekor aku tahu, aku main juga. Nampak? Jadi bila sahih main nombor ekor, sah juga kita ikut, tak wajib niat mufarakah. Okey? Jelas situ. Soalan seterusnya. Ada pak beradik ibu ayah telah mati. Sebelum mati orang tua pesan pada anak, jika aku mati buah-buah dusung bagi kepada keluarga kawan. Tetapi banyak dia bodoh tulisan. Banyak dia mahu saya pak beradik tak ikut nasihat kerana dah jadi hak milik pak beradik. Boleh ke? Baik. Ayah dia ada kebun dan ayah dia nasihat kalau mati beri kepada orang ni. Itu bukan nasihat, itu wasiat. Okey. Wasiat ini kalau aku mati, lepas aku tak ada, lepas aku meninggal, itu wasiat. Kalau sekarang pergi buat begini, itu bukan wasiat. Okey.
Jadi kalau ayah mati, memberi buah ini kepada kawan aku ni, Pak Soh, contoh, maka dua syarat. Yang pertama, mestilah wasiat itu tidak lebih dari 1/3 harta. Yang kedua, harta yang disuruh beri itu harta pewasiat. Kalau harta orang tak sah. Faham? Ya tak ada ayah mati semua kebun-kebun ada ngecang ni mau ambil kamu lah. Ada sah. Pasal kebun ayah, kebun orang kampung. Faham lagi? Tak boleh gitu. Dia kena hak ayah. Ayah tak ada sekor, tak ada sutir, bahawa ada. Tak boleh. Okey? Jadi wajib kena beri buah itu kepada kawan dia tadi sekurang-kurangnya sekali. Semusim. Okey? Sudah memadai. Okey? Kita tak beri ikut wasiat, berdosalah kita. Bolehkah surat wasiat yang ditulis oleh arwah kepada waris dianggap hibah? Hibah itu pemberian hidup. Wasiat itu dengan taklid mati. Mak kata kalau mak mati bila-bila ambillah 1000 pergi ke pondok irsyadiyah. Itu wasiat orang panggil. Bila mati mak wajib beri, tak beri berdosa. Makan duit itu haram. Nampak lagi? Okey? Maksudnya ditunaikan. Wajib ditunaikan. Nampak? Baki daripada wasiat itu baru difaraid. Okey? Bagi bayar tunai wasiat, bayar hutang orang. Ada lebih-lebih sekian. Baru faraid. Ayah saya mati hari Jumaat. Satu malam saya mimpi seorang laki-laki pakaian putih, bau wangi, menyebabkan saya terbatuk. Bolehkah Ustaz jelaskan? Ayah dia mati hari Jumaat, dia jumpa laki-laki pakai wangi. Siapakah laki-laki itu? Kita tak tahu. Muka ada, muka macam ayahmu. Ada ayahmu tu. Itu basyirah. Allah nak gembirakan kita jumpa orang yang di alam sana. Bami waraihim barzakh. Kita nak pergi tengok tak boleh. Kita dunia dia barzakh. Tapi Allah gembirakan juga setengah orang mukmin dengan ru'yah, dengan nampak di alam mimpi. Cuma mudah cerita laki-laki tu siapa? Orang lagu mana keadaan dia? Dia duduk buat benda, duduk tengah jalan ke tahang gitu, tu dia pijik. Sebelum memulakan solat jenazah, kebiasaannya akan dibuka sedikit keranda. Apakah tujuannya Ustaz? Tidak ada tujuan. Tak buka pun sah, buka pun sah. Faham lagi? Sebaiknya dibukakan keranda. Kerana keranda itu bukan daripada amalan kita yang asal. Asalnya tidak ada keranda. Keranda ini uzur syar'i saja. Asalnya kita tanam menggunakan liang lahat. Gali, katakan tu kiblat, gali begini, buat L arah kiblat. Masukkan mayat, hadap kiblat, letak papan, timbuh di sini. Faham lagi? Itu. Kalau jenis tanah kerah, macam tengah-tengah kawasan patah, orang patah ngecang, patah dungung, patah jambu pokok, patah cenegering, patah ladang, patah sebuah taki, tak boleh buat liang. Dia rutuh, dia pasir. Maka dimaafkan kata ulama, boleh guna keranda asal makruh. Tempat yang boleh tak perlu guna keranda, makruh guna keranda. Kerana dia tu ditanam guna orang mati, orang kafir. Tetapi ulama kata dimaafkan. Bila? Kalau lubang pasir yang payah nak buat syak ataupun nak buat lahat. Okey? Jadi bab tu balik pada asas sunnah, tidak ada keranda. Lepas tu kalau kita tutup dengan keranda, dibukakan. Faham lagi? Habis dah soalan bertulis. Soalan lisan pula. Kita ada masa 12 minit, 6 saat saja lagi. Kita solat 9.30. Cepat. Ya. Waalaikumsalam. Soalan berkaitan pasal harta kau. Okey, contoh bila mana seorang ni dia kahwin, dia tak ada anak. Lepas tu dia ambil anak saudara dia untuk dia jaga daripada kecil. Lepas tu anak angkat anak angkat sebagai anak angkat. Bila sampai penghujung usia, dia tukarkan segala harta dia, tanah dia tu atas nama anak angkat dia. Masih hidup. Okey, ada kata bila dia mati dia,
anak saudara yang lain ni nak tuntut hak juga. Dia kata, okey, dia anak saudara tu, aku anak saudara tu, aku nak buat. Okey. Nak tuntut. Harta yang diberi oleh tuan harta ketika hidup sudah berpindah milik. Yang boleh tuntut ialah harta si mati je. Jadi dituntut itu harta siapa? Harta anak akak boleh tak tuntut? Tak boleh. Lengah saja. Nampak tak? Masa hidup, ayah beri ke mak gelang harga 10,000. Faham lagi? Ayah beli gelang ke mak 10,000 harga. Bila ayah mati, anak-anak boleh tak minta gelang tu? Boleh ke tak? Pasal apa tak boleh? Pasal bukan harta ayah dah, harta mak. Ayah beri ke mak dah. Faham lagi? Mana boleh anak-anak minta? Gitu juga. Bila orang yang tuan harta sudah beri pada seseorang ketika hidup, sudah berpindah milik. Harta yang dituntut ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Harta yang diberi kepada orang bukan peninggalan. Situ kena faham dulu. Nampak? Jadi tak boleh apa-apa dah. Lagi soalan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkaitan hati juga. Macam anak tu sama taraf. Bila mak ayah ada, anak tu sama taraf tu dapat dok hati. Dok sama taraf tu guna tu. Tak jadi dengar lagi dok sama taraf. Dok sama taraf tu Ke tidak sah taraf? Dok setaraf. Dok sah taraf, bukan setaraf. Tidak sah taraf anak haram. Faham lagi? Orang kita tanya Nabi, anak haram ini makan harta siapa? Nabi kata al-waladu lil firash. Anak itu makan harta mak dia. Nasab mak. Jadi kalau anak haram daripada zina, mak yang mengandung, mak yang lahirkan. Faham? Kalau mak tu mati, anak zina tu makan saka. Anak zina yang mati, mak dapat hartanya. Faham? Ayah tak dapat. Jelas lagi? Okey? Nampak? Jadi itulah. Cuma dalam bab adik-beradik, kena fahamlah. Adik-beradik dia sama macam adik-beradik, mpok lain. Kerana mak yang sama. Lagi soalan? Ya. Boleh tak macam apa, kalau isteri menunjuk keluarga suami adik-beradik berpisah? Isteri apa? Macam isteri tu macam mengapi-apikan suami tu berpisah macam dengan wanita. Lagakan orang. Laga orang, ajukan dia lelaki. Okey. Boleh suami apa yang kita harus buat? Okey. Hukum melagakan binatang haram. Ni bukan binatang, orang. Lebih dari haram. Faham lagi? Nabi kata Allah laknat orang yang laga-lagakan hayawan. Tak? Faham lagi? Apatah lagi kalau melaga-lagakan orang. Jadi baloh. Betul tak jadi baloh? Jadi kita sebagai suami wajib nasihat dan larang dia dengan kekerasan. Macam boleh macam dalam tahap kita betul tak macam ceraikan dia. Tak perlu. Kita tugas kita ni didik dia. Jangan kita tak mampu kita terjun lori. Kita bawa lori hantar barang. Kalau berat sharing pun kontrol. Jangan terjun lori. Barang orang banyak di belakang. Okey? Sebab tu mujahadah kita, susahnya kita untuk mendidik seorang isteri, pahala di akhirat. Larang tetap larang, jangan kita buang. Muak seronok mu ambil, bila tak seronok mu buang. Tak? Okey? Lagi soalan? Muslimat ada nak tanya? Ada tak? Cuba. Waalaikumsalam. Belum datang. Lepas tu? Hukum apa? Binatang tu? Tuang binatang. Dia gini, menyebabkan kematian orang. Dia masuk dalam bab pembunuhan lah. Pembunuhan ni dia ada 3. Satu sengaja, satu menyerupai sengaja, satu lagi tersalah. Sengaja ni memang diambil rimah, dilepas dalam rumah waktu, suruh makan waktu. Sengaja tu. Maka hukumannya qisas. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Balas nyawa. Menyerupai sengaja.
Dia memang nak menyakiti mangsa, tapi bukan dengan cara yang membunuh. Faham? Dia memang sakit hati lama dah ke diramang ni. Patut kalau nak bunuh ambil kapok atas kepala. Faham? Dia pergi ambil lidi. Dia ambil lidi katok atas kepala. Lidi sebatang meninggal dunia. Itu syibhul amdi. Nampak? Sengaja menyerupai sengaja. Tidak dikenakan hukuman mati. Faham lagi? Kerana bukan alat yang membunuh. Nampak lagi? Yang ketiga tersalah. Dia ingat babi polong. Mana duduk dalam rok. Bau dia tembak. Itu tersalah. Itu semua dia. Okey, jadi begitu juga penggunaan binatang. Dia ada dia. Dia ada kafarah. Ditentukan oleh qadi dalam mahkamah. Okey? Lagi soalan. Kalau kita buat salah kat orang tapi tak sengaja buat salah. Tak sengaja. Boleh minta maaf. Kena minta maaf. Kena minta maaf lah. Kita tak sengaja langgar orang. Orang duk minum air cendol, tayar kita bocor, kona beremung langgar, patah kaki dia. Takkan kata aku dah sengaja. Takkan kata gitu. Kena minta maaf dan kita kena bayar. Dia tak sengaja, okey? Kena ganti rugi, kena bayar. Lagi soalan. Mu lagi. Antara isteri dengan mak kandung. Okey, isteri wajib nafkah. Maksudnya siapa yang Mak wajib taat. Okey? Orang laki-laki belum kahwin wajib taat ibu dan bapa. Lepas kahwin wajib taat ibu dan bapa. Faham? Orang perempuan belum kahwin wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin wajib taat suami. Ada beza tak? Okey? Tapi nafkah dulu kan isteri. Taat kan ibu. Nafkah isteri dulu. Lagi soalan. Waalaikumsalam. Saya tanya berkaitan tentang solat Jumaat. Solat Jumaat. Okey, sekiranya makmum itu sudah sampai pada waktu rakaat kedua, sudah tahiyat akhir. Okey. Ada makmum itu dia terus sambung sembahyang Jumaat. Itu dia buat dalam solat Jumaat ataupun tidak. Dan juga satu lagi, jika solat Jumaat itu sudah habis dan sudah selesai waktu solat Jumaat, tapi makmum ni dikira dia nak solat Jumaat ke ataupun dia solat fardu zuhur nanti? Dia begini, kalau kita sempat satu rakaat dari Jumaat, barulah dapat Jumaat. Man adraka rak'atan, nampak? Minal Jumaah faqad adraka Jumaah. Barang siapa dapat serakaat daripada sembahyang Jumaat, dia dapat Jumaat. Tapi mu cerita tadi dia pergi imam sudah tahiyat akhir. Faham? Tak dapat Jumaat. Jadi naik tambah 4 rakaat. Faham? Apatah lagi kalau dah salam. Maknanya dia kira solat fardu zuhur. Zuhur lah. Okey. Nak dapat Jumaat, sekurang-kurangnya imam rakaat kedua. Okey. Imam denang membaca dalam rakaat yang kedua. Idza samaa'u syaqqat, mu baru sampai Allahu Akbar, aku sembahyang fardu Jumaat makmum, dapat rakaat tu kan. Nanti imam salam, mu jangan salam. Imam salam mentambah 1 rakaat saja kerana mu sudah dapat Jumaat. Tapi kalau imam sudah angkat kepala dari rakaat, sami Allahu liman hamidah, mu baru sampai, tak dapatlah Jumaat. Dapat jemaah saja. Okey? Lagi soalan. 4 minit lagi. Saya tanya tentang adab belajar antara belajar dengan lecturer ataupun guru. Tapi dalam satu kuliah ni, lecturer ni dia akan membicarakan tentang ajaran Nabi. Tapi dia mempersoalkan ajaran Nabi tu. Dia cakap benda yang bukan tentang Nabi tu. Jadi apa yang perlu kita buat? Tegur lah. Adinun nasihat. Awak cakap salah. Kalau kita tegur tu, dia akan potong akal kita semua tu. Jadi kita akan gagal lah dalam pelajaran tu. Tapi tak gagal, berjaya lah awak tegur dia. Apa yang gagal? Konsep Islam ini bila kita menegur, kita berjaya lah. Kalau kita diamkan kemungkaran, kita gagal. Walaupun dapat sijil. Mana awak nak? Keberkatan belajar. Kalau awak mendiamkan kebatilan, awak tak berkat belajar walaupun sijil tinggi. Awak nak sijil ke nak ilmu? Dah. Okey. Itu konsep orang Islam. Yang tu yang Nabi
tinggalkan para sahabat. Mereka tegas, betul tak? Ha. Hukum bertawasul kepada kubur ulama yang soleh baik. Tawasul ini dimasuk dalam bab berdoa, okay? Doa dia ada dua, satu doa secara langsung, satu tawasul. Okay? Kedua-duanya harus. Contoh, saya nak tunjuk dua contoh sekaligus biar mudah faham. Okay? Doa dia ada dua, satu doa secara langsung, tak ada tawasul. Doa yang kedua ada tawasul. Okay? Contoh, anaknya sakit, faham? Maka ayah dia pun berdoa, ya Allah, sembuhkanlah sakit anakku. Itu doa tanpa tawasul. Okay? Pokoknya harus. Doa dengan tawasul ini, dia ziarah kubur Nabi, dia ziarah kubur awliya, dia ziarah kubur orang soleh. Dia kata, ya Allah, berkat hamba-Mu yang disemadikan di sini, maka sembuhkanlah sakit anak aku. Itu doa tawasul. Dua-dua tu harus. Faham lagi? Dua-dua boleh. Siapa kata tak boleh, dia jahil. Okey? Yang tak boleh, wahai wali, bangunlah daripada kubur, pergi tengok anakku sakit di rumah. Faham lagi? Itu masuk dalam khilaf. Okey? Ya, khilaf itu kita bukan nak balah. Kita nak faham tawasul dulu. Okey? Ya Allah, sembuhkanlah sakit anakku. Itu doa biasa, harus. Doa yang kedua, tawasul. Ya Allah, berkat hamba-Mu yang soleh yang disemadikan di kubur ini, sembuhkan anak aku. Faham? Itu doa dengan ada tawasul. Dua-dua boleh. Faham lagi? Itu pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau mazhab Wahabi tak boleh. Kita bukan nak ikut Wahabi, kita nak ikut Nabi. Okey? Lagi soalan. Ada seminit lagi, seminit 6 saat saja lagi. Ada? Cepat, jangan takut. Tak ada lah. Tak ada dah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya melalui tulisan dan lisan, yang memberi sumbangan derma pada malam ini dan akan datang melalui online. Pihak Madrasah Irsyadiyah dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Kewangan tuan-tuan dan puan akan digunakan dengan sebaiknya di madrasah di pondok ini. Mudah-mudahan Allah sajalah yang sempurnakan pahala yang berlipat ganda di akhirat sana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.